Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syuaibu, Harun wa Musa. Tadi cerita apa tadi? Nabi Musa tadi kan? Nabi Musa dan Nabi Harun ni satu zaman, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel dan berhadapan dengan Fir'aun. Wal yasa' dzul kifli Daud Sulaiman uttaba. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dari segi kerajaan yang hebat, dan diwarisi oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab tu orang Bani Israel ni mereka sangat mengagungkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka makamnya Nabi Daud AS di Palestin, tapi dikawal ketat oleh Israel. Mereka ada satu tempat, kita pun boleh masuk juga, tapi kita kalau nak masuk makam Nabi Daud dipanggil King David. Dia dibawa ke atas satu bukit dekat Palestin tu, tapi dikontrol oleh orang Yahudi lah. Tapi kita pun boleh masuk. Waktu kita masuk, kita akan bercampur lah dengan orang-orang Yahudi semua yang buat acara-acara juga di situ. So mereka sangat merasa kagum dengan Nabi Daud alaihissalam, kerana Nabi Daud ni yang mewarisi tahta kerajaan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mereka kenali dengan King Solomon. Jadi menurut orang-orang Yahudi, di bawah Masjidil Aqsa ni ada Temple of Solomon, atau ada haikal, ada kuil yang dibina oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mempunyai begitu banyak harta dan ilmu yang luar biasa. Jadi menurut orang Yahudi ni, kalau mereka dapat Temple of Solomon tu, kalau mereka dapat, maka mereka ni akan menguasai dunia dari seperti mana Nabi Sulaiman menguasai dunia. Nabi Sulaiman ni seorang raja yang hebat, kerana dia memerintah satu dunia. So Yahudi ni dia nak macam tu. So ilmu untuk memerintah satu dunia ni ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ada 4 orang, kata para ulama, ada 4 orang raja yang pernah berkuasa di atas muka bumi ni, yang menguasai satu dunia secara keseluruhan. Satu dunia ni dia yang kontrol. Ada 4 orang dalam sejarah tamadun manusia ni. 2 orang daripadanya mukmin, 2 orang kafir. Yang mukmin siapa dia? Tahu siapa? Yang mukmin, Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama. Yang kedua siapa? Zulkarnain, yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Dia menguasai satu dunia, dia yang kontrol. Daripada kalangan orang-orang yang kufar pula, yang pertama Namrud, raja yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Yang kedua tu siapa nama pakcik tu, tak kenal. Ya, Burtanakhus kata apa. Kurang lebih macam itulah namanya. Jadi 4 orang ni. Nabi Sulaiman alaihissalam ni dia punya rahasia kekuatan kerajaannya duduk di cincinnya. Sebab tu ada namanya Khatam Sulaiman. Tapi tak tahulah Khatam Sulaiman yang dijual sekarang boleh mewarisi kerajaan ke tidak. Kalau tak, senang dia pakai waktu pilihan raya, boleh lah menang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Sebab tu mereka nak sangat Masjidil Aqsa tu. Dan bagi mereka, salah satu tembok yang ada di Masjidil Aqsa tu, itu adalah serpihan daripada binaan Haikal Sulaiman. Sebab tu dia ada tembok ratapan Yahudi. Kalau kita tengok kompleks Masjidil Aqsa tu kan petak macam tu. Satu bahagian tu, itu saja yang Yahudi ambil. Dipanggil apa dalam bahasa Inggeris tu? Wailing Wall. Wailing Wall ke atau apa? Tembok ratapan. Saya sempat juga pergi, tapi tak dapat masuk. Tengok dari jauh je. Sebab muka kita tak ada muka Yahudi kot, tak boleh nak menjadi nak masuk. Jadi Wailing Wall tu memang bersambung dengan 4 segi kompleks Masjidil Aqsa. Tapi wall yang lain, dinding yang lain, dia pun tak kisah. Yang dia nakkan sangat ni adalah satu bahagian. Sebab menurut mereka, wall yang ada di sebelah mana tu, sebelah kiri ke apa tu, itu adalah bahagian daripada Haikal Sulaiman. Bahagian daripada kuil yang dibina oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sikit lagi. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatamun Da'ghaya
alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Sebenarnya berbanding kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berikan kelebihan yang lebih hebat lagi kepada Nabi kita. Hanya sahaja Nabi kita tidak mahu gunakan. Satu hari ketika Nabi makan dengan para sahabat, ada satu orang badui yang hulurkan tangan pada makanan, terus ambil makanan tadi tanpa baca bismillah. Nabi pegang tangan dia. Kata Nabi kepada lelaki itu, waktu aku pegang tangan kau, aku terpegang sekali tangannya syaitan yang sekali suap makan dengan kau. Kata Nabi, walaula da'wati Sulaiman, kalau bukan kerana doa saudara aku Sulaiman, aku akan pastikan semua syaitan ini duduk bawah tapak kaki aku, jin dan syaitan. Maksudnya Nabi kita bukan tidak diberikan oleh Allah kelebihan untuk kontrol jin dan syaitan, tidak. Bahkan Nabi kita diberikan lebih lagi, iaitu Rasul kepada golongan jin juga. Nabi Sulaiman bukan Rasul kepada jin. Yang Nabi Sulaiman disuruh beriman dengannya Bani Israel saja, golongan jin tak disuruh. Hanya Nabi Sulaiman menguasai jin dan haiwan waktu tadi. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, golongan jin pun beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, kalau bukan kerana doa Nabi Sulaiman, kerana Nabi Sulaiman waktu minta kerajaan kepada Allah, dia minta dengan doa, ya Allah berikanlah aku satu kerajaan yang kau tak pernah berikan kepada mana-mana para nabi sebelum dan selepas aku. Itu doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau nak jadi pemimpin tu banyak-banyak baca doa Nabi Sulaiman. Jadi kena ada ilmu lah, kena mengaji Aqidatul Awam dulu, baru jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin lintang pukang tak tahu ilmu. Faham? Jadi kan elok belajar Aqidatul Awam, tahu ilmu para anbiya macam mana, baru jadi bekalan ilmu tu jadi bagus. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Sulaiman alaihissalam salah seorang daripada nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah dari segi kekuatan kerajaan. Wa mulki Sulaiman, kan disebut dalam Al-Quran, fa fahamna Sulaiman wa kullan atana hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna at-tayra wa kunna fa'ilin. Itu ayat yang saya punya guru pernah ajarkan kepada saya. Bagus sekali dibaca kalau untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Fafahamna Sulaiman tu ayat tu. Itu kalau bagus sekali dibaca ketika anak-anak nak pergi sekolah pagi-pagi tu, baca 10 kali. Waktu nak pergi jawab exam, baca 10 kali. Kalau anak tak pandai baca, mak bapak bacakan 10 kali, tiup dekat air yang akan dibawa oleh anak-anak tu untuk minum. Ibu-ibu yang nak bekalkan air untuk anak-anak tu, baca ayat ni 10 kali. Fafahamna Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbina tayra wa kunna fa'ilin. Satu ayat ke dua ayat tu, Mas? Dua ayat kan? Satu. Satu ayat tu. Kalau tak hafal, ditulis, kemudian dijadikan sebagai bacaan, insya-Allah akan mendapatkan keterangan hati dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu yang bermanfaat. Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya. Kemudian Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, ini bahagian juga daripada para anbiya Bani Israel. Nabi Zakaria juga adalah ayah kepada Nabi Yahya alaihi salam. Disebutkan dalam surah Ali Imran tentang keluarga Nabi Isa alaihi salam. Ini semua keluarga Nabi Isa. Nabi Zakaria ni pakcik kepada Siti Maryam alaihi salam. Sayyidina Imran ayah kepada Siti Maryam. Isterinya, disebutkan kisah kelahiran Siti Maryam di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran. Ketika mana ibu kepada Sayyidatina Maryam, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar kepada engkau, kalau yang aku lahirkan ini adalah anak lelaki, maka aku bernazar untuk jadikan anak aku ni untuk khidmat kepada rumah ibadat. Falamma wada'atha, ketika mana setelah dilahirkan, maka didapati yang dilahirkan adalah unsa, anak perempuan. Qala rabbi inni wada'tuha unsa. Kata ibu kepada Siti Maryam, ya Allah, aku lahirkan anak perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih mengetahui
yang mana yang anak lelaki, mana anak perempuan, yang mana baik untuk kamu. Jadi ini pun pengajaran kepada kita, ketika seorang ibu mengandung, menghamilkan anak, banyak-banyak bernazar kepada Allah Ta'ala untuk jadikan anak itu apa? InsyaAllah dikabulkan oleh Allah. Jadi doa ibu ini mustajab waktu dia hamil. Daripada awal hamil tadi itu dinazarkan kepada Allah. Kalau dapat, Alhamdulillah dapat ditunaikan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya aku punya anak ni jadi hafizul Quran. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya aku punya anak ni jadi orang yang saleh, berkhidmat kepada agama Engkau. Jadi orang yang faqih dalam agama. Jadi orang yang bermanfaat untuk agama, untuk kaum muslimin semuanya. Ini doa perlu ada daripada sewaktu dihamilkan lagi. Seperti mana ibu kepada Siti Maryam alaihissalam ketika mengandungkan Siti Maryam bernazar kepada Allah untuk jadikan anaknya sebagai orang yang akan berkhidmat kepada rumah Allah. Dan tidak salah untuk mengharapkan anak lelaki atau anak perempuan. Kerana ibu Siti Maryam juga nakkan anak lelaki. Tapi kalau seketika sudah Allah takdirkan lain daripada apa yang kita nakkan. Kita nakkan anak lelaki, tiba-tiba Allah bagi anak perempuan. Kita nakkan anak perempuan, Allah bagi anak lelaki. Jangan sesekali kita mengeluh. Kerana yang lebih mengetahui akan baiknya lelaki atau perempuan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kepada kita punya anak, Tuhan kepada kita juga. Jadi kisah keluarga Siti Maryam ini disebut dalam Quran. Kelahirannya disebut dalam Quran. Kemudian Siti Maryam membesar dengan keluarga yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Kullama dakhala 'alaiha wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat ibadahnya yang ada bilik di situ, masuk dalam bilik Nabi Siti Maryam, maka di situ akan dapati ada makanan. Ditanya, daripada mana kamu dapat makanan ini? Maka kata Siti Maryam, hiya min indillah. Makanan ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang ada dalam bilik Siti Maryam tu special. Specialnya macam mana? Iaitu makanan yang akan ada di bilik Siti Maryam ni adalah makanan yang tidak, ataupun dari segi buah-buahannya, buah-buahan yang bukan musim pada waktu tu. Jadi maksudnya memang betul-betul makanan tu bukan makanan yang dibeli daripada mana-mana. Kerana mustahil untuk ada buah-buahan tu pada waktu tu, kerana bukan musimnya. Tapi diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk terus ke dalam bilik Siti Maryam, buah-buahan dan juga makanan. Ini keluarga, antara keluarga yang disebut dalam Quran. Jadi kalau kita balik pada bagaimana keluarga contoh yang disebut dalam Quran, keluarga misali yang diangkat dalam Quran, banyak pendidikan-pendidikan tentang hal kekeluargaan, hubungan ibu dan ayah dan sebagainya yang boleh kita ambil daripada surah Ali Imran, daripada kisah Siti Maryam, ibu bapanya yang orang soleh, dijaga oleh pakciknya Nabi Zakaria, kemudian sepupunya Nabi anak kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan juga seterusnya.